العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke 117. Anil Miqdam Abi Karimah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin adhafa qauma fa asbaha ad-dhaifu mahruma fa inna nasrahu haqqun ala kulli muslim hatta ya'khudha biqira lailatin min zar'ihi wa malihi. Rawahu Abu Daud bab ma jaa fi dhiyafah. Sayyidina Miqdam Abu Karimah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjadi tetamu kepada seseorang dalam sesuatu kaum dan sehingga ke pagi tetamu terbiar tidak diberi makanan, yakni pada waktu malam tuan rumah tidak melayan tetamu itu, maka menjadi tanggungjawab setiap orang Islam untuk membantu tetamu itu sehingga dia boleh mengambil daripada harta dan kebun tuan rumah itu kadar makanan untuk satu malam. Abu Daud. Keterangan, hukum yang disebutkan di atas adalah untuk keadaan tetamu yang tidak mempunyai apa-apa persediaan makanan dan dia dalam keadaan terdesak. Jika keadaan bukan demikian, maka layanan untuk tetamu adalah hak tetamu sekadar memenuhi tuntutan akhlak dan maruah. Mazarihul Haq. An Abdullah bin Ubaid bin Umair rahimahullahu ta'ala qala dakhala alayya Jabir radhiyallahu anhu fi nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqaddama ilaihim khubzan wa khallan faqala lu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ni'mal idamul khall innahu halakun birrajuli ayyudkhala alaihi nafar min ikhwanihi fayahtaqiru ma fi baitihi an yuqaddimahu ilaihim wa halakun bil qaum an yakhtaqiru ma qaddima ilaihim. Rawahu Ahmad wa Tabrani fil Awsat wa Abu Ya'la illa annahu qala wa kafa bil mar'i syarran ay yakhtakir ma qariba ilaihi. Hazrat Abdullah bin Ubaid bin Umar rahimahullahu ta'ala berkata, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu telah masuk berjumpa dengan aku bersama beberapa orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Jabir telah menghidangkan roti bersama cuka sambil berkata, makanlah kerana sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk ialah cuka. Kebinasaan bagi seseorang yang apabila ada saudara-saudaranya datang dan dia berasa lekeh untuk menghidangkan kepada mereka apa-apa sahaja yang ada di rumahnya, dan kebinasaan juga kepada orang-orang yang memandang lekeh apa-apa sahaja yang dihidangkan kepada mereka. Dalam satu riwayat lain, cukuplah untuk seseorang itu dianggap buruk apabila dia memandang lekeh terhadap apa-apa yang dihidangkan kepadanya. Musnad Ahmad, Tabrani, Abu Ya'la, Majma' Az-Zawaid. Alhamdulillah, tuan-tuan ya, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk Ikram Muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis yang ke-17 ini daripada Miqdam bin Abi Karimah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam hadis ini? Dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Jadi ayyuma rajulin adhafa qauman, dia kata, sesiapa yang menjadi tertamu kepada seseorang, fa asbaha dhaifu mahruman. Kemudian tetamu tersebut dia tidak diberikan hak yang sepatutnya, dia diabaikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna nasrahu haqqun ala kulli muslim. Maka apabila kita mengetahui keadaan itu, menjadi tanggungjawab kita semua orang Islam untuk membantu, memberikan hak pada tetamu tersebut. Sehingga kan kata Nabi, hatta ya'khuza biqira lailatin min zar'ihi, sehingga ada waktu dan ketika dibolehkan kita mengambil daripada harta, daripada makanan tuan rumah tersebut untuk kita berikan kepada tetamu. Itu pentingnya. Dikatakan hak seorang muslim. Kalau kita tengok ada orang datang rumah seseorang, sahabat, jiran kita ke, tak tahu apa masyarakat, masalah dia pula dalam kesempitan, memang tak ada apa-apa dia bawa. Biasa kadang ni dia datang rumah orang, dia bawa bekal sikit kan. Ni tak ada, memang kosong, dia dalam sesak. Tuan rumah pula buat donor, tak bagi apa-apa kan. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk membantu kan. Ni tanggungjawab, ni penting. Kadang-kadang kita terlepas pandang isu-isu begini. Okey, kemudian hadis yang ke-118 daripada Abdullah bin Ubaid bin Umair rahimahullahu taala. Maksudnya bila ditulis kat sini rahimahullahu taala ni daripada tabi'in. Jadi tabi'in ni dia berkata, qala dakhala alayya Jabir. Satu hari dia kata Jabir ni, Sayyidina Jabir ni dia menghidangkan roti. Dakhala alayya Jabir radhiyallahu anhu fi nafari min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqaddima ilaihi khubzan wa khailan. Satu hari Sayyidina Jabir ni dia menghidangkan roti bersama dengan cuka. Jabir ni sahabat ni, cerita ni tabi'in. Dia ceritakan Sayyidina Jabir. Jabir ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Jabir ni dihidangkan khubzan wa khaila. Khubzan ni roti, kemudian dia hidangkan juga cuka, dia kata. Kemudian dia cakaplah kepada kawan-kawan, pada tabi'in, pada sahabat, pada kita itu, dia kata, makanlah, makan roti itu dengan cuka. Dia kata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata bahawa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi apa dia? Ni'mal idamul khal. Sebaik-baik hidangan adalah khal. Khal ni cuka, dia kata. Kemudian dia kata, innahu halakun birrajul ayyudkhala alaihi nafar min ikhwanihi wa yahtaqir ma fi baitihi. Maka dia kata rosaklah, teruklah, binasalah seseorang lelaki yang mana apabila dia ni dihidangkan apa-apa kepadanya, maka dia mengeji apa yang dia dapat di hidangan itu. Kemudian disebutkan lagi ayyuqaddima ilai wa halakun bil qaum ayyahtaqiru ma quddima ilai. Sama ada kita tuan rumah ataupun tetamu. Kalau kita tuan rumah, apa yang kita hidangkan itu yang terbaik. Kita tak boleh mengeji apa yang dihidangkan kita sebagai tuan rumah. Kemudian tetamu pula, tetamu yang datang dia ni kena
bersyukur dengan apa yang dihidangkan oleh tuan rumah. Dia tak boleh nak keji apa yang dihidangkan pada dia. Dia dalam hadis ni biasa disebut isunya adalah roti dan juga cuka. Ada ketika Nabi SAW, rumah Nabi ni dah tak ada apa makanan dah, yang ada hanya roti je. Nabi dia tanya dengan isteri dia, hidangkanlah makanan. Jadi isteri Nabi pun dia bagi roti. Tengok ada roti, Jabir dia tengok roti. Jadi Nabi SAW dia tengok, dia tanya pada isteri dia, ini je ke kita ada tak benda lain selain daripada roti? Itu isteri Nabi dia kata kita ada cuka. Cuka pun okey, on, dia kata jalan. Nak ceritanya Nabi ni dia memang tak berkira buat makan ni, mudah. Kalau macam kita ni makan nasi tak ada apa. Tanya rumah memang tak ada apa. Ada kicap. Kicap pun kicap lah. Nasi dengan kicap. Macam itulah. Mudahnya Nabi SAW. Tetapi dia tetap menghormati tetamu, memuliakan tetamu. Kemudian yang Nabi pula, dia tak merasa malu untuk menghidangkan walaupun hanya dimakan roti dengan, kalau zaman Nabi tak ada kicap kan. Maksudnya Nabi zaman tu dia partner dia kalau teruk-teruk cuka. Kan, kalau kita nasi kita dengan yang kicap lah atau toyo orang kata kan. Jadi simple aja. Maka kita tidak boleh, kita sebagai tuan rumah tak boleh malu untuk menghidangkan sedemikian, dan orang yang datang tetamu juga dia tak boleh menghina. Ini adab yang perlu kita tahu. Hak-hak seorang Muslim yang perlu kita tu tunaikan, bersyukur dengan apa yang ada, sama ada kita di pihak tetamu ataupun kita di pihak tu tuan rumah. Kadang biasanya hadis ni orang ambil khal cuka ni makanan sunnah, dia pergi corner ikut situ. Kalau ulama hadis nak cerita, sebenarnya Nabi tu dia very simple. Kan? Apa yang ada itu. Dan kita boleh tengok Nabi ni ada waktu ketika dia roti tu tak ada benda lain dengan cuka je. Kita hari ni semua benda ada. Tengok macam saya ni, badan besar je ni, lebih makan kan. Semua benda nak makan boleh makan. Jadi penyakit lah kan. Beza jauh. Nak jumpa Nabi pun rasa malu badan macam ni kan. Tu penyakit kita pada hari ni. Tengok Nabi waktu cukup ambil batu ikat satu, Abu Hurairah ikat satu batu, lepas tu jumpa Nabi buka perut nampak 2 biji. Malu Abu Hurairah kan. Tengok beza jauh kita dengan Nabi SAW. Jadi kita ambil pengajaran ini, adab kita, hak-hak seorang Muslim dengan Muslim yang lain. Wallahu a'lam. Kita fahami amal dan sampaikan. Subhanallah. Illallazina amanu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, qala Allah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu